بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه نوينا التعلم والتعليم ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, yang pertama dan utama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada malam ini setelah hampir kali terakhir yang saya catat dekat sini adalah 14 hari bulan 2 yang lalu. Jadi hampir beberapa bulan tuan-tuan kita menangguhkan pengajian kita, dan dengan inayah bantuan daripada Allah, Allah Ta'ala mempertemukan kita kembali dalam pengajian kita pada malam ini. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas nikmat kesihatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat kita bertemu, dapat kita hadir di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Mudah-mudahan nikmat kesihatan yang ada kepada kita ini tuan-tuan digunakan kepada jalan yang dia redai, jalan yang dia sukai, kerana setiap daripada nikmat itu sudah pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana disebut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian akan ditanyakan segala nikmat yang telah diberikan kepada kamu. Maka semuanya ini tuan-tuan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita perbuat dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita menggunakannya pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan nikmat itu bertukar menjadi nikmat yang lagi besar. Ni kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya nikmat itu digunakan kepada jalan dia yang salah, menggunakan dia kepada jalan yang dia tidak redha, maka nikmat itu tuan-tuan akan bertukar menjadi azab. Yang azab ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Ta'ala menisbahkan azabnya dengan perkataan syadid, bermaksud terlalu kuat, terlalu dahsyat. Mana azab yang azab tersebut tidak pernah dilihat oleh mana-mana mata manusia.
azab tersebut tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Azab tersebut tidak pernah didengar raungan, jeritan, menahan kesakitan daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dengan nikmat kesihatan itu, mudah-mudahan kita gunalah kepada jalan yang dia redai. Apatah lagi tuan-tuan, kita sedang menghadapi suatu suasana yang tidak berapa baik. Suasana penyakit wabak yang semakin hari semakin banyak orang yang kena. Dan pada hari ini sahaja pun hampir dekat 300 lebih kematian. Yang dahulunya tuan-tuan, kita ni satu Malaysia kalau nak cari orang mati sehari sampai 200 ni jarang lah. Bukan tak ada, tapi jarang didengari. Tapi bila mana terjadinya wabak ni tuan-tuan, dia terjadi seolah seperti mana zaman dahulu. Yang berlakunya ta'un, dia panggil ta'un al-amwas, yang mengorbankan hampir jutaan nyawa manusia, termasuk di kalangan tabi'in. Dan anak kepada Sayyidina Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mati 40 orang disebabkan kerana ta'un tersebut. Maka perkara itu tuan-tuan, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW penyakit umat-umat yang terdahulu, maka dia akan ditimpakan kepada penyakit itu kepada siapa? Umat-umat yang akan datang. Wabak, ta'un dan sebagainya. Maka perkara itulah yang perlu kita syukuri tuan-tuan. Sebab apa? Sebab nikmat kesihatan itu masih lagi ada kepada kita. Ya, mudah-mudahan ianya kekal. Kalau benda itu terjadilah kepada kita, qaddarallahu ma syaa. Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menentukan segala-galanya. Jadi segala nikmat itu digunakan kepada jalan yang baik. Apatah lagi nikmat kita boleh datang solat berjamaah. Nikmat kita masih lagi boleh duduk dalam majlis ilmu. Negeri-negeri lain tuan-tuan tak mula lagi majlis ilmu ni. Tak mula lagi. Kuliah maghrib pun tak ada. Ada orang solat jemaah tu pun dihadkan bilangan. Tapi negeri Perak ni alhamdulillah diizinkan untuk mengimarahkan masjid seperti mana biasa, dengan mengamalkan SOP-SOP yang tertentu. Jadi kita gunakanlah waktu itu, gunakanlah nikmat itu kepada jalan yang dia redha. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita akan sambung masalah yang ke-36. Kalau dalam kitab Jawi ni muka surat 48. Kalau kitab Rumi muka surat 77. Kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid dharain amin. Baru Mazi jilid yang ke-18, masalah yang ke-36. Ahli surga yang sekurang-kurang martabat dan yang semulia di sisi Tuhan. Sungguhnya orang-orang yang mendiami surga itu bertingkat-tingkat. Ada yang rendah dan ada yang tinggi darjatnya menurut sekira-kira amal ibadatnya. Maka dalam surga ni pun tuan-tuan, martabat kedudukan manusia pun tidak sama. Seperti mana di dunia kita ada kedudukan, kita ada martabat. Orang ni mungkin martabat dia tinggi, orang ni mungkin dia VVIP, mungkin orang ni dia Datuk, dia Tan Sri. Tapi di akhirat, di dalam surga ni tuan-tuan, dia ada gelaran-gelaran seperti itu. Dia tidak ada orang yang ada nama Datuk, Tan Sri ke siapa, Ustaz ke Syekh ke, tidak ada. Yang ada siapa yang beramal ibadat yang lebih, dan amal ibadat yang diterima, maka kedudukannya makin tinggi. Maka perbezaan ibadat ni pada sudut mana tuan-tuan? Yang pertama, kualiti. Yang kedua adalah sunnah. Sebab apa? Sebab orang masuk syurga ni ibadat wajib mesti antara syarat dia. Syarat masuk syurga ibadat wajib mesti buat. Mana yang membezakan kedudukan kita, yakni kualiti ibadah. Yang kedua adalah amal ibadat yang dinamakan sebagai sunnat. Yang dinamakan sebagai sunnat. Maka ibadat sunat ni lah tuan-tuan yang menjadikan satu orang itu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti mana disebut oleh Nabi SAW dalam hadis matan arba'in Imam Nawawi. Mana-mana orang melakukan solat sunat,
ataupun melakukan ibadah sunat, maka dia mendapat apa? Mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda orang yang mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Pelihatannya, pendengarannya, percakapannya, tangannya, kakinya, semuanya itu dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala ke arah kebaikan. Matanya akan melihat benda yang baik. Matanya hanya akan mencari kebaikan, dia akan meninggalkan keburukan. Telinganya hanya akan mendengar perkara-perkara yang baik, hatta mendengar benda makruh pun tidak dibenarkan oleh Allah. Mulutnya akan bercakap benda-benda yang baik, tidak ada benda yang keluar daripada mulutnya melainkan benda itu diradai oleh Allah. Tangannya hanya akan memegang benda yang halal, hatta benda yang makruh pun dia tak sentuh, apatah lagi benda yang syubhah dan juga haram. Kakinya tidak akan melangkah ke tempat-tempat maksiat, tidak akan melangkah ke tempat yang tidak diradai oleh Allah. Maknanya apa tuan-tuan? Satu badan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa jadi macam itu tuan-tuan? Sebab inayah, pertolongan daripada Allah kepada siapa? Kepada orang yang melakukan amalan sunat terlalu banyak. Ini yang kita nak dapat. Amalan wajib ni tuan-tuan, nak tak nak kena buat. Dia amalan wajib. Maksudnya, paksa ke, tak terpaksa ke, rela ke, tak rela ke, kena buat. Kalau kau tak buat, azab. Tapi ibadat sunat lain. Ibadat sunat ni satu bentuk khidmat kita. Satu bentuk khidmat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang khidmat kita ni tuan-tuan bukanlah ada manfaat langsung di sisi Allah, tak. Allah tidak mengambil manfaat daripada mana-mana makhluk. Sebab tu kita mengaji tauhid, dia masuk dalam bab apa? Bab sifat salbiyah. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Sifat salbiyah ni bukan ada pada zat Tuhan, tak. Dia sifat salbiyah, asal daripada perkataan salb. Maksudnya apa? Menafikan. Maksudnya qiyamuhu ta'ala binafsih. Kalau kita terjemah apa? Berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri. Bukan maksud berdiri macam kita berdiri semayang tu, bukan. Bukan berdiri mana kita daripada duduk kemudian berdiri, tidak. Maksudnya apa? La hajatalah. Tidak berhajatnya kepada sesuatu. Tak berhajat. Mana apa yang Allah buat, apa yang dia jadikan, apa yang dia kehendak, tak berhajat kepada sesuatu. Sebenarnya panggil apa? Sifat salbiyah. Mana menafikan Allah itu berhajat kepada sesuatu. Wujud sifat nafsiyah. Qidam, baqa', mukhalafatu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. 5 ni tuan-tuan dia panggil sifat salb. Sifat apa? Menafikan kekurangan. Allah qidam. Maka menafikan Allah tu apa? Ada permulaan. Mana menafikan Allah ada lahiran. Allah ada ibu. Allah ada ayah. Allah ada yang ni. Tak? Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tu huwa awal. Dialah yang awal. Tidak ada yang lebih awal daripadanya. Allah baqa'. Maka menafikan sifat apa? Fana bagi Tuhan. Allah mukhalafah. Menafikan Allah Ta'ala sama dengan makhluk. Allah qiyamu ta'ala bin nafsi, berdirinya dengan sendiri. Maksudnya Allah tidak berhajat kepada sesuatu. Menafikan Allah berhajat kepada sesuatu. Wahdaniyah, Allah tu esa, mana menafikan syirik bagi Allah. Itu dia panggil sifat apa? Sifat salb. Maka Allah Ta'ala qiyamu ta'ala bin nafsi. Allah Ta'ala tak berhajat dengan sesuatu. Maka ibadat yang kita buat apa tuan-tuan? Kembali balik kepada orang yang beribadah. Yang ni siapa? Kita sendiri. Kita semayang, manfaat semayang balik dekat kita. Kita sedekah, manfaat sedekah balik dekat kita. Kita puasa sunat, puasa sunat tu balik-balik kat kita. Allah tak ambil apa-apa. Tu kalau kita ngaji dalam matan Abang Imam Nawawi, hadis yang ke-4, hadis 40 Imam Nawawi tu, hadis yang panjang. Kata Allah Azza wa Jalla, kalaulah manusia berhimpun, seluruh manusia dan juga jin berhimpun untuk memberi manfaat kepada satu orang, dan Allah tak berkehendak kepada perkara tersebut, maka perkara tersebut tidak akan terjadi.
Manusia ni tuan-tuan berhimpun dengan jin-jin, dengan makhluk Allah Ta'ala berhimpun ni tuan-tuan, nak menyelamatkan satu orang ni. Tapi Allah Ta'ala tak berkehendak orang ni selamat, maka orang ni tidak akan selamat. Seluruh manusia berhimpun untuk menjatuhkan dia. Seluruh manusia berhimpun untuk merosakkan dia, membinasakan dia. Tapi Allah tak izin, maka tak ada siapa pun boleh merosakkan dia, membinasakan dia. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya manusia ni nak tak nak dia perlu kepada Allah. Tapi Allah tak memerlukan kepada kita. Atau kalau kata para ulama, kalaulah tidak ada di dunia ni yang menyembah Allah, sedikit pun kedudukan Allah sebagai Tuhan sedikit pun tidak akan tergugat. Dia beza dengan kita. Kita kalau orang lantik, baru kita naik. Kalau orang tak suka, kita jatuh. Itu manusia. Allah dah. Semakin banyak pengaruh manusia, semakin kuat dia. Semakin kurang pengaruh dia, semakin lemah dia. Allah tak. Allah tidak sama sekali. Sebab apa? Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak sama dengan sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Itu Allah. Maka ibadat ni tuan-tuan balik pada sebab tu ibadat sunat tu, dia mengangkat kedudukan satu orang hamba kepada sisinya yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Mungkin ada di kalangan kita yang mengatakan, tak apalah Ustaz, asalkan masuk syurga, sudahlah. Memanglah kita asalnya macam tu lah. Asalnya kalau kita kata masuk syurga, kira jadilah, okey lah tu. Betul lah. Kalau pandang-pandang pada sudut logik akal, kita duduk atas dunia ni, okey lah. Tapi tidak bagi ahli syurga. Sebab apa? Sebab mereka nanti akan membanding-bandingkan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Mereka akan membanding-bandingkan nikmat dengan orang yang tinggi martabat dan kedudukan dia. Oh, ni apa PM tadi umumkan, orang yang dapat 2 dos suntikan. Orang yang tak dapat cukup 2 dos marahlah. Padahal sama je kita duduk dekat Malaysia ni. Tapi dia ada keistimewaan. Dia ada faedah dia, dia ada benefit dia. Maka ahli syurga ni dia akan bandingkan nikmat apa yang dia alami, yang didapati oleh mereka yang berada pada kedudukan yang tinggi dengan mereka yang berada pada kedudukan yang bawah. Maka mereka nanti akan mengungkapkan apa? Penyesalan di dalam syurga. Kalaulah saya buat macam dia buat, mesti saya ada dengan dia. Kalaulah aku buat amalan macam dia buat, mesti aku pada kedudukan dia. Itu siapa tuan-tuan? Ahli syurga. Mana kedudukan? Ada beza. Ahli neraka sama. Neraka. Seperti mana yang disebut oleh Dr. Jamal Faruq, hafizahullah ta'ala, ketua ulama Al-Azhar Al-Sharif, ketua ulama dalam kuliah Usuluddin, tokoh ulama di Al-Azhar. Dia mengatakan neraka ni tuan-tuan, dia bentuk kawah. Dia ibarat macam gaung. Tu titian sirat tu, dia dibentangkan di atas api neraka Allah. Syurga hujung. Kata Dr. Jamal Faruq, syurga ni yang tengah tu Jannatul Firdaus. Kemudian dikelilingi dengan syurga yang lagi 7. Tengah-tengah tu Jannatul Firdaus. Pintu-pintu syurga ni kita baca darah tu dia punya luas lebih kurang 4,000 lebih kilometer. Seperti mana disebut dalam hadis, daripada Madinah sampai ke Habwa, satu tempat panjang. So masuk tu Jannatul Firdaus. Kemudian ada lagi syurga-syurga yang lain. Apa yang ada di Jannatul Firdaus tidak ada di tempat yang lain. Maka neraka dibentang. Di mana? Di atas api neraka. Maka kita akan lalu titi tu. Yang kita panggil titi sirat. Kita akan lalu. Maka orang yang pertama lalu siapa tuan-tuan? Rasulullah SAW. Lapisan pertama neraka itu adalah siapa? Tempat bagi orang yang beriman tapi asi. Maksudnya apa? Orang yang beriman tapi dia buat maksiat. Dia masuk neraka tak? Masuk neraka i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi orang yang beriman yang masuk neraka macam ni, dia tidak akan kekal dalam neraka, yang pertama. Yang keduanya, azabnya tidaklah seteruk seperti mana orang lain. Tak teruk, tapi teruk jugalah. Tapi taklah kita kata teruk sangat sampai orang macam munafik, orang kafir tak.
Tapi seksa jugalah. So bila mana dia lintah, kata Dr. Jamal Farouk, dia lintah di atas sirat, dia ahli maksiat. Orang beriman pada Allah tapi mati maksiat, dia jatuh. Dia jatuh dalam neraka ni, tuan-tuan, kata Dr. Jamal Farouk, seperti mana kita ambil binatang, kita campur dalam api, dia meletup macam tu. Betul buat. Macam binatang, dia jatuh dalam api, kemudian dia terbakar terus. 1 saat, 2 saat, terus terbakar. Macam tu dah orang beriman. Dia jatuh ni 1 saat, 2 saat terbakar, jadi balik 1-2 saat terbakar, jadi balik 1-2 saat terbakar. Sesaatnya tidaklah terlalu teruk lama seperti mana yang dia alami oleh sebab orang kafir dan juga orang munafik. Itu lapisan bawah. Lapisan atas. Kalau orang munafik, tuan-tuan, dia lintas di atas sirat, maka dia akan jatuh sampai di mana? Sampailah ke bawah dasar api neraka. Yang dia panggil asfali minan nar, paling bawah. Lapisan yang paling bawah, hatta orang kafir pun berada di atas dia. Itu orang munafik. Berapakah jarak antara lapisan pertama sampai lapisan ke bawah? Dia punya tahun, berapa lama tahun nak sampai ke bawah tu? Dalam satu hadis, Nabi SAW setelah salat subuh, Nabi berbincang dengan sahabat, bermuzakarah dengan sahabat, tiba-tiba bunyi dentuman. Macam benda jatuh. Nabi tanya kepada sahabat, adakah kalian tahu bunyi apakah itu? Kata sahabat, Allah wa rasuluhul a'lam, Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Kata Rasulullah SAW, itulah batu yang dicampak oleh malaikat daripada atas neraka, baru hari ini sampainya ke dasar. Nabi tanya, adakah kalian tahu berapa lama antara jarak batu itu sampai jatuh ke dasarnya? Kata sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya tahu. Nabi kata mengambil masa hampir 70 tahun. Itu tuan-tuan, dia punya luah, Allahu a'lam. Tak tahulah nak abang, nak kata azab, nanti dia akan cerita bagaimana Allah Ta'ala sediakan. Itu neraka Allah. Itu ni tuan-tuan, tempat yang kita akan hadapi. Kita balik pada Allah dua je. Neraka, syurga ataupun neraka itu saja. Yang masuk dalam neraka, kekal dalam neraka bagi mereka yang tidak beriman. Yang dalam syurga, kekallah bagi mereka syurga tersebut. Itu yang kita baca, dan ada kedudukan dia. Baik. Kemudian kata Tuan Guru rahimahullahu ta'ala, maka sekurang-kurang martabat orang yang mendiami syurga itu memiliki beberapa kebun dan isteri dan khadam dan lainnya sebagaimana tersebut di dalam hadis, sebagai yang dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Ibni Umar yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna adna ahli al-jannati manzilatan liman yanzuru ila jinanih wa azwajih wa na'imih wa khadamih wa sururih masirata alfi sanatin. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW, namanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, berkata ia, telah bersabda Rasulullah SAW bahawasanya sekurang ahli syurga pada martabatnya, iaitu orang yang memandang ia kepada kebun-kebunnya dan isteri-isterinya dan nikmat-nikmatnya dan khadam-khadam dan geta-geta perjalanan 1000 tahun. Wasururu masirah ni apa tuan-tuan? Maksudnya katil. Surur ni maknanya katil. Maknanya orang yang serendah-rendah martabat ni tuan-tuan, dia ada juga Allah kurniakan dia kebun. Kebun tak kebun riam kan? Atau kebun yang luas, yang dalamnya ada intan, yang dalamnya ada permata. Maksudnya apa? Yang disukai oleh manusia, seperti mana emas, belian, permata, zamrud dan sebagainya. Itu yang Allah Ta'ala berikan di akhirat nanti. Dan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu lebih daripada segala-galanya. Macam isteri-isteri. Ini bidadari lah kita sebut. Hurun ain.
bidadari. Sebab tu ada ulama yang mengatakan orang yang berzina, orang yang laki-laki yang pernah berzina di atas dunia, dia tidak sempat bertaubat dan dia diazab dalam neraka. Di antara nikmat yang Allah akan cabut daripadanya di dalam syurga nanti bila mana dia masuk syurga apa? Tidak dikurniakan kepadanya bidadari. Tidak dikurniakan kepadanya bidadari. Daripada asbab ni juga lah tuan-tuan, para ulama ada yang tak berkahwin. Dipanggil ulama ul-uzzab. Bukan ulama ul-azab, ulama ul-uzzab. Siapa mereka tu? Di kalangan ulama-ulama yang bujang. Tak berkahwin. Sebab apa? Sebab Imam Nawawi rahimahullah memegang satu qaul pendapat beliau. Imam Nawawi di antara ulama yang tak berkahwin. Sampai dia mati dalam usianya 41 tahun. Usia yang sangat muda lah meninggal dunia. Beliau memegang pada makruh bagi satu orang yang berkahwin, seandainya perkahwinan itu menyebabkan dia lalai daripada beribadat dan juga dia lalai daripada apa? Mengaji, belajar untuk menuntut ilmu. Maksudnya kalau kahwin melalaikan dia daripada Allah, berkahwin menyebabkan dia berhenti mengaji, berkahwin menyebabkan dia terputus harapan untuk belajar, maka perkahwinan yang dia nak kahwin tu hukumnya makruh. Betul Imam Nawawi rahimahullah memilih apa? Memilih untuk bujang. Dah ada ramai ulama, ada lebih kurang 40 orang ulama yang mereka ni semua bujang, tak berkahwin. Sebab apa? Sebab mereka tumpu kepada ibadat dan tumpu kepada apa? Menuntut ilmu. Dan mereka ni tuan-tuan akan dikurniakan bidadari yang begitu banyak. Sebab apa? Sebab mereka menahan syahwat mereka. Bagi orang yang dah berkahwin pun akan dikurniakan bidadari juga. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis ni. Itulah tuan-tuan di antara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa aqramuhum 'ala Allah ma yanzuru ila wajhihi ghudwatan wa 'ashiyatan. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan semulia-mulia ahli syurga atas Allah Ta'ala, iaitu orang yang memandang ia kepada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi dan petang. Kemudian membacalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni pada wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Segala muka pada hari itu gilang gemilang kepada Tuhannya memandang. Sebab ahli syurga ni dia tengok Allah dua waktu, pagi dan juga petang. Maka bila mana kita baca berkenaan dengan huraian para ulama, melihat Allah ni juga tuan-tuan berdasarkan kepada kedudukan kita di sisi Allah. Bukan kita pandang mana kita pandang macam tu, tidak. Sebab di sisi Ahlussunnah wal Jamaah kita cerita dah dulu, memandang Allah di negeri akhirat ni laisa kaif, tidak ada kaifiat. Tidak ada cara memandang. Tidak ada jihah, tidak ada arah. Macam kita pandang orang ni arah depan. Kalau kita pandang orang di atas, kita nampak dia di atas. Kalau dia kanan, kita pandang dia belah kanan. Kalau kiri, kita pandang dia belah kiri. Kalau belakang, kita pusing belakang, mana dia ada di belakang kita. Dia ada di bawah kita. Tapi Allah tidak. Bagaimana cara memandang Allah di negeri akhirat? Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bahas hari itu sebab inilah benda inilah yang menyebabkan Mu'tazilah menafikan boleh tengok Allah di akhirat. Sebab bagi sisi Mu'tazilah, kalau boleh tengok maknanya ada apa dah? Ada jisim. Macam tubuh badan kita. Mana boleh tengok? Tu yang pertama. Yang kedua, bila mana boleh tengok maknanya Allah tu bertempat, sedangkan Allah tak bertempat. Kita pun sepakat juga. Kita Ahlussunnah wal Jamaah pun Allahu mawjud bila makan. Allah wujud tidak bertempat. Tapi bila mana kita bahas berkenaan dengan ayat wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah, kita melihat Allah Ta'ala itu tanpa kaifiat, tanpa cara yang bagaimana Allahu a'lam, tak tahu. Bukan tengok macam tu.
Sebab apa? Sebab etikad kita pada Allah tidak tertakluk dengan jihah yang 6. Sittah jihah. Mana tidak tertakluk dengan 6 jihah. Atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Bukan Allah Ta'ala macam tu. Lepas tu bila mana kita doa kepada Allah Ta'ala, bukan mana kita tak ada tangan mana Allah tu berada di atas, bukan. Ada orang menggunakan dalil yang tu. Bila tangan tak ada tangan berdoa, maka mengatakan apa? Oh, maknanya Allah Ta'ala berada di atas, nanti Allah akan turunkan. No, bukan. Sebab apa? Sebab ada hadis dalam Sahih Muslim, Nabi SAW baca doa istisqa dalam Sahih Muslim. Nabi menterbalikkan tangannya. Menterbalikkan tangannya. Adakah bila mana Nabi menterbalikkan tangannya maknanya Allah Ta'ala berada di bawah tanah? Tak juga. Kalau kita kata Allah tadi tak ada tangan, tangan kita menghadap ke atas, mana Allah, dalil Allah ada di atas. Tu bila mana orang kali tangan ke bawah, adakah Allah Ta'ala berubah daripada atas, tiba-tiba Allah turun duduk bawah pula? Intiqalul makan ila makan hadas. Permindahan antara tempat kepada tempat tu makhluk, bukan Allah. Sebab tu ulama menjamakkan. Bagaimana ulama menghimpunkan dua-dua ni, tak ada tangan atas, tak ada tangan di bawah. Maksudnya apa dia? Maksudnya doa itu kiblatnya mana? Langit. Yang kedua, disunatkan doa menolak bala, dihadapkan tangan ke bawah. Soalan isyarat macam kita tolak bala kan. Kita bala nak main, mana orang buat macam ni? Orang buat macam ni. Menolak benda tu, itu betul disunat ya. Itu dia panggil adab berdoa. Adab kita berdoa dia ada macam tu. Tapi bukan menunjukkan pada Allah Ta'ala berada di atas. Ahli sunnah wal jamaah pegang kuat benda ni. Maksudnya pada Allah tidak bertempat. Di mana tempat Allah? Soalan yang tak tepat. Soalan yang tidak kena. Tempat tu sudah merujuk kepada makhluk. Tempat ni pun tuan-tuan merujuk kepada makhluk dah. Bagaimana kita nak menisbahkan Allah bersandar kepada makhluk? Sedangkan Allah lah yang menjadikan makhluk. Allah lah yang menjadikan masa. Allah dah menjadikan kedudukan. Dia yang buat. Takkan dia berhajat kepada benda tersebut. Kita sebut dah tadi apa dia? Qiyamuhu ta'ala bin nafsih. So kita mengaji dalam tauhid. Jadi kalau kita kata Allah berada di atas, Allahu fis sama, Allah berada di atas langit dengan makna makanah, kedudukan Allah tinggi. Okey, khalas, tak ada masalah. Tak ada masalah. Mana orang kata Allahu fis sama, Allah Ta'ala berada di atas langit, contoh. Katanya apa maksud enta kata Allah di langit, Allah berada di langit, maksudnya makanah, kedudukan, kemuliaan Allah. Okey. Tapi bila mana kita kata apa maksud enta, dia kata makan, maknanya tempat Allah. Tu silap. Itu silap. Tu kena faham sungguh-sungguh dalam ilmu tauhid. Sebab kita balik pada Allah ni tuan-tuan dengan tauhid. Kita balik pada Allah dengan tauhid. Maksudnya apa dengan tauhid? Balik dengan la ilaha illallah. Sebab tu kalau kita mengaji dalam matan Ummi Barahin, pada matan Imam Sanusi, Imam Sanusi sebutlah apa dia? Dalam la ilaha illallah tu terkandung 41 simpulan iman. Campur dengan Muhammadur Rasulullah ada 9. Mana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni tuan-tuan, dia ada 50 simpulan iman. Sebab tu tutup guru kita dulu sebut apa? Orang yang banyak zikir la ilaha illallah, pastikan la ilaha illallah ni tuan-tuan menjadi urat daging darah kita. Menjadi tauhid. Kalau habis matan Sanusi kan, matan Imam Nawawi apa? Matan Ummi Barahin tu, jadikan la ilaha illallah ni seperti mana urat daging darah kita. Maksudnya apa tuan? Benda tu memang dah menjadi sebati dalam hidup kita. La ilaha illallah. Sebab nak mati dengan tu tuan-tuan. Kita ni mengajilah macam mana pun tauhid, fiqh, tasawuf, hadis, tafsir, nahu.
Balik pada Allah, tak bawa yang tu. Bawa mana tuan-tuan? La ilaha illallah. Nak mati. Nak mati dalam la ilaha illallah ni apa? Perlukan kepada i'tiqad yang jazam, i'tiqad yang putus, i'tiqad yang benar. Kepada Allah tu pesan guru kami lah. Dia kata kalau kita, macam saya ni tuan-tuan, saya minat hadis. Saya minat hadis. Tu guru saya, dia tahu lah kecenderungan saya kepada hadis. Sampai dia kata, Izul, kalau hang ngajak hadis macam mana pun, balik pada Allah, la ilaha illallah. Ada minat fiqh. Macam mana minat fiqh ni pun tuan-tuan, balik juga dengan la ilaha illallah. Ada orang minat nahu, ngaji nahu, mengaji balaghah, saraf, arud, qawafi, ngajilah. Nanti balik pun dengan la ilaha illallah. Dan tu kita nak putus dan tu. Apa tu etikad kenapa? Kena jaza. Bukan mana mengaji ni tuan-tuan sampai dalam, sebab mengaji tauhid ni dia ada mengaji sebagai mengesahkan etikad. Yang kedua, ada mengaji tauhid ni tuan-tuan untuk apa dah? Untuk mempertahankan etikad. Atau yang nombor dua ni, dia nama apa? Dia panggil fardu kifayah. Tak mengaji pun tak apa. Macam bila mana kita bahas berkenaan dengan wahdaniyah, dia ada kam muttasil, dia ada kam munfasil. Dalam mengaji tauhid. Dalam kitab Risalatul Tauhid tu ada sebut, Aqidatun Najin pun ada sebut. Kita ada kam munfasil, ada kam muttasil. Bila mana bahas berkenaan dengan wahdaniyah tu. So, kita faham tak kam munfasil, kam muttasil? Tuan-tuan baru dengar hari ni. So, benda tu wajib atau tak wajib? Dia fardu kifayah. Cuma belajar kam muttasil ni tuan-tuan, kam munfasil ni untuk pertahankan akidah. Maknanya nak bagi hilang syak wa sangka dengan Allah ni. Tu belajar tu. Ada tauhid yang belajar namanya fardu ain, ada tauhid yang belajarnya apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah ni tuan-tuan nak belajar boleh, tak nak belajar pun tak apa, tapi kalau belajar lagi baik. Tapi hari ni ramai orang tak faham. Payah Ustaz mengaji tauhid. Memanglah payah sebab apa? Sebab kita terjun dalam. Dami atas ya. Tahu Allah ada wujud, qidam, baqa, sampai yang 20 tu cukup lah. Tahu dalilnya Al-Quran dan hadis, tahu dalil aqlinya, dalil akalnya, cukup lah. Bawa lah tu. Lepas tu kita zikir la ilaha illallah. Apa yang kita ucapkan? La ilaha illallah. Maka tidak ada Tuhan. Apa maksud tidak ada Tuhan? Tuhan yang bersifat dengan wujud. Tidak ada Tuhan yang bersifat dengan qidam. Tidak ada Tuhan yang bersifat dengan baqa. Sebut satu-satu sifat 20 tu. Illallah, melainkan Allah. Itu. Untuk orang dulu dia beratib kan. La ilaha illallah. Tutup guru kita. Sampai ada macam-macam kaifiat. Ada yang geling kepala kanan, kiri. Ada yang ni. Kita pun tak tahu. Kita pun geling kepala sekali lebih lah. Rupa-rupanya ada inti. Ada benda yang tersirat. Hari ni ramai orang berzikir tahlil. Tapi sekadar mulut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi apa yang dia sebut? Sebab tu penting. Dalam tauhid dengan belajar tu. Bila mana mengaji ni tuan-tuan tauhid berkenaan dengan sifat 20, baru sedap nak bertahlil tu. Baru sedap. Masa ada satu orang tuan guru di Kedah. Kami panggil dia Patih Mat Kuala Nerang. Usia dia tuan-tuan dekat 100 tahun. Kalau dalam AC ni lebih kurang 98 tahun dalam AC. Tapi dia kata lebih daripada tu umur dia, lebih kurang 100 lebih. Dia ni tuan-tuan, Patih Mat Kuala Nerang yang saya jumpa dia sekali. Masa tu kali saya ambil ijazah tarikat daripada dia, tarikat Syatariyah. Tapi saya tak bawa tarikat tu, saya ambil sebagai keberkatan jumpa para ulama. Jadi dia ni tuan-tuan berzikir lepas daripada asar sampai masuk maghrib tu, tahlil dia berapa? Lebih daripada 2000. Tak bergerak daripada tempat dia duduk. Daripada mana? Daripada lepas asar sampai masuk maghrib. Kita buat tahlil rumah orang pun dah risau. Bila nak habis ustaz yang lama kan? Dia tak. Sebab apa dia kata? Sebab
saya tahu apa yang saya lafazkan la ilaha illallah. Ni tuan-tuan, kita nak mati dengan tu. So kalau kita tahu tuan-tuan, insya-Allah, bukan saya jamin tidak, tapi insya-Allah kata para ulama bah, matinya husnul khatimah. Tu ya. Bila mana kita tahu lafaz la ilaha illallah, tu tak bahas lagi Muhammad Rasulullah. Sebab apa? Sebab empunya kepada pintu untuk kepada Allah, pintu kepada Allah apa? Rasulullah. Itu bahas lain. Tapi nak kata la ilallah tu penting. Sebab itulah perlu tuan-tuan, macam mana pun biar kita pada mati dalam la ilaha illallah. Tu i'tiqad. Sebab sebut berkenaan dengan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Habis. Kemudian dan ada satu riwayat hadis dalam Muslim begini. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anna Musa alaihi salam sa'ala rabbahu ma adna ahli jannati manzilatan, faqala rajulun yaji'u ba'da ma dakhala ahli jannati al-jannata fayuqalu lahu idkhulil jannah fayaqulu rabbi kayfa wa qad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhazatihim fayuqalu lahu atarda an yakuna laka mislu mulkin min muluki dunya فيقول رضيت ربي فيقول له لك ذلك ومثله 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 فقال في الخامسة رضيت ربي فيقول هذا لك وعشرة الأمثال ولك ما استحت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت ربي قال ربي فأعلاهم منزله قال أولئك الذي أردت ورست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب البشر. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Allah Musa alaihi salam bertanya ia kepada Tuhannya, bagaimanakah rupanya sekurang-kurang ahli syurga itu pada martabatnya, pada keelokannya dan kesempurnaannya dan kecantikannya. Maka jawab seorang laki-laki yang datang ia kemudian daripada masuk ahli syurga. Maka dikata orang baginya, masuklah kamu akan syurga. Maka kata laki-laki itu, ya Tuhanku, bagaimana rupanya aku mahu tinggal di mana? Sesungguhnya telah tinggal duduk orang-orang di rumah-rumah mereka, dan telah diambil mereka itu masing-masing akan martabatnya. Nabi Musa tanya pada Allah, macam mana keadaan kedudukan orang-orang dalam syurga ni? Kemudian diceritakan di akhirat nanti, ada laki-laki ni dia ni mungkinlah masuk syurga lah. Maka dia nak masuk tu, dia tanya dekat Tuhan, nak duduk mana ni? Orang pakat penuh dah pada sisi kedudukan mereka, pada martabat mereka. Maka sesungguhnya telah tinggal orang-orang di rumah mereka itu, dan telah diambil mereka itu masing-masing akan martabatnya. Maka dijawab orang, tidak suka kamu bahawa ada bagimu seumpama satu raja daripada beberapa raja dalam dunia? Maka berkata ia, redha aku ya Tuhanku. Maka difirmankan kepadanya, bagimu demikian itu dan seumpamanya dan seumpamanya dan seumpamanya. Bila mana duk cakap ni, tak ada tempat lah ni, nak duk taman no? Maka kata orang ahli syurga pada, hang tak tahu ke bila mana orang masuk dalam syurga ni, dia akan dilayan seperti mana layanan seorang raja? Hang tak tahu ke? Maknanya dalam syurga ni tuan-tuan, Allah layan kita ni memang terbaik sungguh. Kemudian dia kata, raditu rabbi, aku redha pada Tuhanku. Maka Allah Ta'ala berikan kepada dia sekian. Mana bagi nikmat kepada dia, kedudukan kepada dia. Maka berkata lelaki itu pada yang kelimanya, redha hamba ya Tuhanku. Maka firmannya, ini bagimu dan 10 seumpamanya, dan bagimu barang yang diingin oleh nafsu kamu dan menyedapkan mata kamu. Bila mana sebut tu, dia sebut lagi, raditu billahi rabba, Allah ku redha Tuhan sebagai Allah sebagai Tuhanku. Allah tambah lagi, Allah tambah pada wa asrahu amsalih, Allah tambah 10 kali ganda lagi nikmat yang diberikan kepada orang yang lah masuk syurga. Maka berkata ia pada, maka firmannya,
Maka berkata Musa, ya Tuhanku, maka bagaimanakah rupa orang yang setinggi-tinggi martabat dari ahli syurga ini? Tu yang rendah tuan-tuan, ialah masuk syurga. Kira kawan ni teruk lah. Tapi masuk syurga juga. Tapi nikmatnya dia dapat tu pun, habis baik lah. Kemudian kata Allah, berfirman mereka itu orang-orang yang aku kendaki menanam kemuliaanku dengan tangan kudratku. Dan aku materikan atasnya. Yang aku suka. Memberi kurniaan daripada aku bahawa aku lebihkan nikmat mereka itu. Dan aku berikan darjat-darjat yang tinggi. Maka pada yang belum pernah dilihat mata. Dan belum pernah didengar oleh telinga. Dan belum pernah terlintas atas hati seorang manusia. Nak kata nikmat Allah ni tuan-tuan, dia punya tingginya kedudukan martabat nikmatnya. Sampai Allah sebut apa? Walam tasma' udhunun walam yakhtar ala qalbil bashar. Tak pernah tengok dengan mata, tak pernah dengar dengan telinga, tak pernah terlintas dalam hati manusia. Kata para ulama, bila mana orang tu masuk dalam syurga, masuk saya dia kata, la ada benda ni dalam syurga noh. Sebab apa? Sebab benda tu tak pernah lihat. Bila tuan-tuan, itulah pembalasan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa orang beriman. Sebab tu apa yang ada pada kita hari ni tuan-tuan, maksudnya buat ibadat yang kita buat, asalnya tidaklah setanding dengan apa yang Allah balas. Itu nak kata Tuhan tu Ar-Rahman, Tuhan tu Ar-Rahim. Yang dia balas tu tuan-tuan, nak dibandingkan dengan apa yang kita bagi, apa yang kita buat tu, ibarat langit dengan bumi. Jadi apa kata para ulama? Buatlah sehabis baik, sehabis mungkin peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. InsyaAllah ni saya akan sambung masa 37. Adakah melihat Allah ni terpaksa bersempit-sempit dan terpaksa bersusah payah? Maka syekh kita dia akan bahas bagaimana keadaan tengok Allah. Adakah kena bersempit-sempit dan sebagainya? Maka insyaAllah kita sambung pada kuliah akan datang. Wallahu a'lam. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وبلا توفيق وهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.